Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 15,491 kes selepas 17 kes baharu jangkitan dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 13 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 4 kes import. Sementara itu, 1,297 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif adalah 1.3%. Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan mesin pernafasan dan di bawah rawatan rapi. 111 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 2 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,280. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.6%. Sehingga 31 Disember 2021, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.5%. Untuk 2 dos vaksin pula 93.3%, sementara 21.4% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi, 9 pelanggaran arahan dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Penguatkuasaan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP dijangka membuka jalan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas yang meliputi 2.3 bilion orang atau 30% daripada penduduk dunia dan menyumbang kepada 25.8 trilion dolar Amerika atau kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar global. Perjanjian tersebut kini telah berkuat kuasa bagi Australia, negara Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Rakyat China, Jepun, Republik Demokratik Rakyat Laos, New Zealand, Singapura, Thailand dan Vietnam. Perjanjian RCEP juga akan berkuat kuasa pada 1 Februari 2022 bagi Republik Korea. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menyatakan penguatkuasaan RCEP juga dijangka membuka bagi 12.7 trilion dolar Amerika atau lebih 1/4 daripada perdagangan global dalam barangan dan perkhidmatan dan 31% daripada aliran masuk pelaburan langsung asing FDI global. Angka-angka tersebut menjadikan perjanjian RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas FTA terbesar di dunia yang dijangka akan memudahkan rantaian nilai global dan perdagangan dalam rantau ini. Ketika dunia terus bergelut dengan kekacauan ekonomi disebabkan wabak COVID-19, penguatkuasaan perjanjian RCEP menandakan keazaman rantau ini untuk memastikan pasaran tetap terbuka, meningkatkan integrasi ekonomi serantau, menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang terbuka, bebas, adil, inklusif dan berasaskan peraturan dan terutamanya menyumbang kepada usaha pemulihan pasca pandemik global. Negara-negara ahli RCEP yakin bahawa dengan komitmen akses pasaran yang dibuat bersama dengan peraturan dan disiplin yang diperkemaskan dan dimodernkan bagi memudahkan perdagangan dan pelaburan, perjanjian RCEP akan memberikan peluang baharu kepada peniaga-peniaga mengukuhkan rantaian bekalan di rantau ini dan menggalakkan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ke dalam rantaian nilai serantau dan hab pengeluaran. Perjanjian RCEP telah ditandatangani pada 15 November 2020 oleh negara-negara anggota ASEAN, Australia, Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea dan New Zealand. Negara Brunei Darussalam berharap penguatkuasaan perjanjian RCEP bagi kesemua negara-negara ahlinya. Semua pengeksport di negara ini digalakkan untuk menggunakan peluang-peluang yang ada di dalam perjanjian RCEP, terutamanya kadar tarif keutamaan yang ditawarkan dan potensi untuk mengoptimumkan rantaian bekalan. Maklumat lanjut email ke tf@mofi.gov.bn.
Manakala teks undang-undang RCEP boleh diakses melalui laman sesawang seperti yang tertera. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara kemarin mengadakan aktiviti riadah bersama ahli-ahli Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP. Aktiviti yang diadakan di Tasik Tang Selangan, Kampung Tungku, katuk itu bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat agar golongan orang kelainan upaya sentiasa diberikan perhatian. Aktiviti disertai Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Najib Wahim, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian acara termasuk berkayak, lawatan ke tapak kebun Tang Selangan dan pelepasan anak-anak ikan. Acara merupakan sebagai salah satu pembuka tirai aktiviti bercorak kemasyarakatan Majlis Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara di samping memeduli golongan OKU. Aktiviti juga diadakan bersempena memperingati Hari Antarabangsa OKU dan Hari Bertindak Sukarelawan Antarabangsa. Cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19 menyebabkan perubahan kepada norma gaya hidup. Bahkan ia turut memberi kesan yang besar terhadap pengaruh budaya pasaran di seluruh dunia. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada menerima kesan daripadanya yang memaksa sektor perniagaan daripada pelbagai peringkat industri untuk terus berusaha memperkukuh strategi pemasaran digital yang efektif. Pemasaran digital merupakan salah satu usaha yang digunakan untuk mempromosikan produk menggunakan media digital bagi memperluas jangkauan pengguna. Sebahagian besar media digital yang digunakan adalah internet atau biasa dikenali dengan cara berjualan dan mempromosikan produk secara dalam talian. Selain itu, media digital dapat diakses dengan melayari laman sesawang dan media sosial juga digunakan untuk berkomunikasi bersama pengguna. Menjalankan bisnes melalui pasaran digital adalah cara yang terbaik lah, especially masa ni kita ni masih dalam fasa endemik. Pasaran digital ini banyak sebenarnya kelebihannya. Salah satunya adalah penjimatan dalam kos operasi dan dua, actually kita ni boleh reach customers tanpa batas. Digital marketing ini ya zero cost marketing. So kebanyakannya kos-kos untuk mempasarkan produk-produk kami ia hanya menggunakan satu klik saja, which is memakai internet. Ia adalah satu opportunity untuk mempasarkan lagi kami punya produk itu ke khalayak ramai. Ia luas, mudah digunakan. Pasal kalau kita ni perhatikan digital platform ni, ia di ujung jari saja. Kita ni everyday makan mobile, so it's di ujung jari lah. So salah satu cabarannya adalah bila customer yang pandai menggunakan platform digital ni. Terutamanya sekali ada yang akan mau melihat produk itu di depan mata. Bagi memastikan keberkesanan strategi pemasaran digital, para peniaga secara dalam talian perlu peka dengan keberadaan aplikasi-aplikasi yang ada pada ketika ini. Apa yang pasti keberkesanan strategi pemasaran digital bukan hanya terletak pada kepandaian dalam penggunaan media-media sosial yang ada, namun para peniaga perlu gigih berusaha dan kreatif bagi menarik pelanggan di samping pemilihan masa yang tepat. Laporan Rusima Sulaiman untuk Berita RTB. Pameran hasil karya para pemenang dan peserta pertandingan seni khat peringkat kebangsaan 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi kini berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Pameran selama seminggu tersebut dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Pameran yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam PPKKI Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini diadakan bertujuan bagi memartabatkan tulisan Jawi khususnya kaligrafi Islam selain dihasrat untuk mengasuh bakat dan kemahiran serta memupuk minat anak tempatan dalam seni khat khususnya dalam memartabatkan tulisan Jawi sebagai khazanah negara yang agung. Pameran yang diadakan adalah kesinambungan
pertandingan seni khat peringkat kebangsaan pada tahun 2021 dan salah satu tujuan pameran ini diadakan adalah untuk mengenalkan lagi kepada masyarakat kita ni yang mana adanya minat orang kita ni itu dalam bidang kesenian khat ini. Pameran ini mengetengahkan dua kategori, iaitu kategori contemporary dan kategori tradisional. Jadi sebanyak 28 buah karya yang dipamerkan pada pameran kali ini. Fasa awal endemik bermula dalam usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Bermulanya fasa tersebut diharapkan hanya menyebabkan gangguan yang minimum kepada aktiviti harian masyarakat dan keadaan akan pulih secara beransur-ansur. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi Brew Health. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Berita antarabangsa. Perancis menjadi negara ke-6 di dunia melaporkan lebih 10 juta kes jangkitan COVID-19 sejak pandemik bermula. Kenyataan itu dikeluarkan dari data rasmi kemarin. Jangkitan baru itu didedahkan ketika pihak berkuasa kesihatan di negara itu mengesahkan lebih 200,000 kes COVID-19 setiap hari bagi 4 hari berturut-turut. Perancis menyertai Amerika Syarikat, India, Brazil, Britain dan Rusia mempunyai lebih 10 juta kes. Presiden Perancis Emmanuel Macron memberi amaran dalam masa beberapa minggu akan datang adalah amat sukar, namun semasa berucap semasa sambutan Tahun Baru, Presiden Perancis tidak menyebutkan bagi keperluan lebih banyak langkah-langkah kesihatan dan menambah kerajaan hendaklah menekankan mengenai pergerakan bebas individu yang dihadkan secara berterusan. Sementara itu, kerajaan berkata, mulai esok pemakaian sungkup muka di tempat awam dimestikan dari kanak-kanak berusia 6 tahun. Beberapa buah bandar utama Paris dan Lyon mengenakan semula pemakaian sungkup muka semasa berada di tempat awam. Kempen vaksin penggalak dijangka dilaksanakan di Indonesia bermula pada 12 Januari ini. Kerajaan Indonesia akan menyediakan 241.3 juta dos vaksin penggalak bagi 212.7 juta penduduk negara itu. Program penggalak diutamakan bagi golongan warga emas dan berisiko dan kemudiannya akan dilaratkan kepada orang awam di mana mereka perlu membayar bagi mendapatkan suntikan. Menurut Pengerusi Pengurusan COVID-19 dan Jawatankuasa Pemulihan Ekonomi Indonesia, Airlangga Hartarto, program penggalak tersebut akan menggunakan dua kaedah dan membolehkan negara itu mencapai imuniti kumpulan.
China secara rasminya membuka semula kedutaannya di Nicaragua selepas kedua-dua buah negara itu menyambung semula hubungan diplomatik pada 10 Disember lalu. Majlis pembukaan itu diadakan di Ibu Negeri Managua dengan dihadiri oleh lebih 100 orang. Menteri Luar Nicaragua Dennis Moncada, penasihat Presiden Lorena Ortega Murillo dan perwakilan kerajaan China Yu Bo antara yang menghadiri acara itu. Pentadbiran Presiden Iran mengutamakan hubungan dengan dunia, khususnya dengan negara-negara jiran. Berucap semasa mesyuarat dengan Ayatollah Javadi Amoli di Qom, Tuan Ibrahim Raisi berkata, pentadbirannya telah memanfaatkan semua kapasiti dalam negara untuk mengurangkan masalah dalam kehidupan rakyat. Dalam pada itu, pengeksportan barangan ke negara-negara jiran telah meningkat sehingga 30 ke 40% dan negara-negara itu menghendaki produk pertanian dan industri Iran. Lawatan Tuan Raisi ke Qom merupakan sebahagian daripada jelajah wilayahnya. Pasukan penyelamat Albuquerque, New Mexico bertugas dengan berdepan cuaca sejuk dan ais untuk membantu memindahkan orang awam yang terkandas di dua buah laluan tren bagi kenderaan di Sandia Peak Trimway. Media setempat memetik syarikat rasmi melaporkan kelembapan dan angin kencang yang menjadikan himpunan ais di dalam landasan tram menyebabkan dua buah kenderaan tersekat. Kira-kira 21 orang termasuk para pekerja syarikat tram serta restoran juga terkandas dalam kenderaan terbabit. Dalam rakaman itu juga menunjukkan sebuah helikopter menyelamat orang awam yang terperangkap dalam salah sebuah kenderaan. Para pegawai kanan syarikat memberitahu media setempat tiada kecederaan dilaporkan dan para penumpang yang berada di dalam kenderaan tersebut dilaporkan selamat. Berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Suzuki AFF 2020 melabuhkan tirainya malam tadi dengan perlawanan akhir kedua antara Thailand dengan Indonesia. Dalam perlawanan ini, Thailand menjulang Piala AFF Suzuki buat kali ke-6 walaupun terikat 2-2 dengan Indonesia pada aksi kedua pusingan akhir di Stadium Nasional Singapura. Thailand yang menundukkan Indonesia 4-0 pada perlawanan pertama Rabu memperoleh kemenangan agregat 6-2. Beralih ke saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris. 3 perlawanan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Di Stadium Emirates, Arsenal juara bertahan tewas kepada Manchester City 1-2. Watford juga tewas kepada Tottenham Hotspur 0-1 dan Crystal Palace tewas kepada West Ham United 2-3. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.